Selamat pagi, salam sejahtera. Sebelum aku nak ulas tentang isu yang hangat pagi ini, aku nak tunjuk dulu dengan kamu satu paparan yang mungkin membuatkan Najib geli hati, muntah, dan sakit perut. Paparan ini dipetik daripada TikTok dan aku harap ini menjadi jawaban kepada semua penyokong-penyokong Najib yang syok sendiri kata Najib tak terima duit daripada Arab. Telah dibuktikan di mahkamah, tapi ini kata-kata awal dahulu Najib. Aku harap pepatah Melayu tak jadilah, meludah ke langit terkena muka sendiri. Jom kita tonton video TikTok ini pula. Dan keempat, bahawa mereka yang menderma ini tidak ada apa-apa niat untuk mendapatkan apa-apa balasan, timbal balas. Dan mereka juga menganggap ini bukan sebagai satu rasuah. Ini sebagai satu donation, sebagai satu gift. Kalau donation, kalau satu derma, ini tidak menyalahi mana-mana peruntukan undang-undang. Adakah itu sebabnya kenapa duit itu dimasukkan ke dalam akaun peribadi Datuk Seri dan bukan... Ya, itu atas kehendak penderma. Dia derma pada saya secara peribadi. Sebab itulah akaun itu atas nama saya. Tapi jangan salah ertikan, akaun itu atas nama saya, tetapi tidaklah ibarat macam akaun peribadi kita sendiri. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini hari Kamis, hari perbicaraan Najib disambung semula. Tapi ramai yang nak tahu apa komen Zahid Hamidi dan apa komen UMNO selepas mengetahui seakan-akan Najib sudah tidak mempunyai harapan yang besar lagi untuk terlepas dalam kes rayuannya di Mahkamah Persekutuan. Apakah UMNO akan memecat Najib Tun Razak? Adakah UMNO akan menarik sokongan daripada Najib Tun Razak? Atau Najib sendirikah yang akan letak jawatan? Jawapannya ialah UMNO kecewa. Mahkamah tolak permohonan Najib, kata Zahid. Kenapa UMNO kecewa? Jom kita tengok. UMNO kecewa dengan keputusan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk memasukkan bukti tambahan membabitkan Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazli dalam rayuan akhir kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sdn Bhd SRC. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, parti itu tidak berhasrat untuk mencampuri urusan mahkamah, tetapi memandang berat pendedahan berkaitan Muhammad Nazlan yang dituduh terlibat dalam penubuhan SRC. Walhal, beliau juga adalah hakim yang menjatuhkan hukuman ke atas Najib dalam kes bersabit syarikat yang sama, katanya dalam kenyataan malam ini. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata, kedudukan Muhammad Nazlan sebagai peguam dan setiausaha Maybank pada tahun 2006 sudah tentu memberikan akses besar kepada beliau dalam isu pentadbiran bank berkenaan. Termasuklah bagaimana wang RM42 juta, iaitu sebahagian daripada RM140 juta yang dipinjamkan oleh Maybank kepada Putra Perdana Development boleh dipindahkan ke akaun Najib yang akhirnya menjadi punca dakwaan ke atas beliau. Kata Zahid lagi, sudah menjadi satu amalan etika kehakiman di seluruh dunia bahawa mana-mana hakim yang sedang mendengar suatu kes, jika mendapati ia sedang berada dalam keadaan konflik kepentingan dengan kedudukannya, sama ada semasa atau sebelum menjadi seorang hakim, perlu mengecualikan dirinya dalam mendengar apatah lagi memutuskan kes tersebut, katanya. Aku sebenarnya hairan, selepas sudah ada keputusan daripada Mahkamah Persekutuan, masih ada lagi orang yang berani mempersoalkan keputusan Mahkamah Persekutuan. Ini seakan-akan seperti menghina mahkamah kerana keputusan sudah diambil tapi masih lagi ada yang tak puas hati, padahal itulah keputusan muktamadnya.
Zahid berkata, lebih parah lagi jika ada sebarang cubaan untuk menyembunyikan fakta penglibatan yang terkait dengan konflik berkepentingan sejak dari awal proses penghakiman dijalankan, katanya. Semua ini sebenarnya boleh menghakis integriti badan kehakiman yang sepatutnya menjadi tunjang kepercayaan mutlak rakyat terhadap benteng utama kedaulatan undang-undang. UMNO bertegas untuk tidak sesekali mencampuri urusan mahkamah. Namun kami percaya bahwa keadilan bukan saja perlu dilaksanakan, tetapi ia juga mesti dilihat telah dilaksanakan, kata Zahid Hamidi lagi. Aku pun sedang berfikirlah, sepatutnya Zahid Hamidi mula memikirkan pula nasibnya. Jangan terlalu mencampuri urusan Najib Tun Razak, kerana Najib dengan urusannya, Zahid dengan urusannya, yang akan menerima hukuman nanti bukannya bersama-sama, tapi seorang saja yang akan menanggung. Jadi lebih baiklah Zahid Hamidi memberi fokus sepenuhnya kepada kes mahkamahnya sendiri. Mahkamah memutuskan bahawa bukti tambahan itu tiada kaitan antara jawatan Muhammad Nazlan sebelum ini sebagai kaunsel dan setiausaha syarikat kumpulan Maybank yang boleh menyebabkan berat sebelah terhadap pemohon. Tengku Maimun yang membacakan penghakiman berkata, mahkamah berpandangan bukti tambahan yang ingin dimasukkan tidak relevan dengan pertuduhan ke atas Najib. Atas semua sebab yang dinyatakan, kami dapati pemohon gagal melepasi ambang di bawah Seksyen 93 Akta Mahkamah Kehakiman. Usul itu dengan ini ditolak, kami kini akan meneruskan rayuan utama, kata Ketua Hakim negara tersebut. Jadi aku fikir sekarang ini kenapa perlu dipersoalkan, kenapa ramai orang yang berani mempersoalkan keputusan Mahkamah Persekutuan. Adakah anda mahu menghina keputusan mahkamah? Dan aku fikir mereka lebih arif berbanding dengan kata-kata seperti kata Zahid Hamidi ini, kerana mereka tidak mempunyai kepentingan dan tidak mempunyai apa-apa kepentingan, melainkan Zahid Hamidi mempunyai kepentingan untuk menjaga Najib Tun Razak dan juga UMNO itu sendiri. 4 anggota panel hakim lain ialah Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hyasim dan 3 hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Datuk Nalini dan Datuk Mary Lim serta Datuk Muhammad Zabidin. Muhammad Nazlan adalah Hakim Mahkamah Tinggi kini Mahkamah Rayuan yang mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan kerja amanah, menyalahgunakan kuasa dan penggubahan wang haram SRC dan telah memerintahkannya dipenjara 12 tahun serta denda RM 210 juta pada 28 Julai tahun 2020. Najib memohon untuk memasukkan antaranya keterangan Vice Lisan Pegawai Penyiasat Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Rosli Hussein yang menjalankan siasatan ke atas skandal SRC. Keterangan itu adalah sama ada beliau iaitu Rosli menyedari peranan lalu dan pembabian Muhammad Nazlan sebagai kaunsel dan setiausaha syarikat kumpulan Maybank, terutamanya dalam khidmat nasihat strategik yang diberikan Maybank Investment Berhad dan bahagian nasihat kewangan Maybank Bina Fikir Sdn Berhad kepada 1MDB bagi penubuhan SRC pada tahun 2010-2011. Bukti tambahan lain ialah keterangan lisan bekas pegawai eksekutif CEO 1MDB Datuk Sahrul Azral Ibrahim Helmi berhubung peranannya ketika menjawat jawatan itu dalam urusan dan pelantikan Maybank Investment Berhad dan Bina Fikir Sdn Berhad serta pegawainya berkaitan khidmat nasihat strategik dalam penubuhan SRC internasional. Itu dia isu yang mengejutkan kita semua apabila Zahid Hamidi umum keputusan UMNO kecewa, mahkamah tolak permohonan Najib Razak dan Zahid juga memberitahu bahawa keputusan itu amat mengecewakannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang isu ini. Hari ini hari Kamis, perbicaraan Najib disambung lagi. Apakah jadi dengan Najib? Kita tunggulah nanti. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.